Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membincangkan tentang model keseimbangan pasaran telur ayam. Dan berikut adalah ahli kumpulan kami, iaitu Nur Izzah binti Muhammad Azhar, Nur Emiliana binti Kuata, Tuan Dania Darwisha binti Tuan Syafawi, Nur Syakirah binti Muhammad Isa, dan Muhammad Amirul Idham bin Razali. Pengenalan tentang takrif permintaan, penawaran dan keseimbangan. Apakah yang dimaksudkan dengan permintaan? Permintaan adalah kuantiti barang dan perkhidmatan yang ingin dan mampu dibeli oleh pengguna pada suatu tingkat harga dalam tempoh masa yang tertentu. Di dalam permintaan terdapat hukum permintaan. Apakah itu hukum permintaan? Hukum permintaan menyatakan bahawa harga P dengan kuantiti diminta QD adalah berhubungan songsang. Apabila harga sesuatu barang naik, maka kuantiti yang diminta akan turun. Sebaliknya, apabila harga sesuatu barang turun, maka kuantiti yang diminta akan naik. Selain itu, apakah yang dimaksudkan dengan penawaran? Penawaran adalah kuantiti barang dan perkhidmatan yang sanggup dan mampu dijual oleh penjual pada suatu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. Hukum penawaran menyatakan harga P dengan kuantiti ditawarkan QS adalah berhubungan langsung. Apabila harga sesuatu barang naik, maka kuantiti yang ditawarkan juga akan naik. Sebaliknya, apabila harga sesuatu barang turun, maka kuantiti yang ditawarkan juga akan turun. Seterusnya adalah keseimbangan pasaran. Keseimbangan pasaran adalah suatu keadaan di mana kuantiti diminta sama dengan kuantiti yang ditawarkan, iaitu QD sama dengan QS pada suatu tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasaran berlaku apabila keluk permintaan dan penawaran bersilang. Terdapat dua pembeli ubah di dalam model keseimbangan pasaran telur ayam ini, iaitu endogenous dan exogenous. Pembeli ubah tersebut adalah P ialah harga, Q adalah kuantiti, QD ialah fungsi permintaan, QS adalah fungsi penawaran, B adalah kecerunan dan A adalah pintasan. Pembeli ubah exogenous bagi keseimbangan pasaran telur ini adalah kenaikan harga barang. Andaian pendekatan matematik dan bukan matematik. Keseimbangan berlaku apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran pada titik E, iaitu E berada pada harga keseimbangan P2 dan Q2 seperti dirajai berikut. Jadi, E akan tercapai apabila Q D sama dengan QS, iaitu kuantiti demand sama dengan kuantiti supply. Lebihan penawaran di pasaran akan cenderung kepada penurunan harga telur ayam. Seterusnya, keseimbangan pasaran adalah salah satu keadaan di mana kuantiti yang ditawarkan di pasaran adalah sama dengan kuantiti yang diminta di pasaran, iaitu pada satu tahap harga yang tertentu. Jelas menunjukkan perubahan permintaan dan penawaran akan mempengaruhi titik keseimbangan pasaran. Contoh bagi ketidakseimbangan pasaran. Rajah menunjukkan kuantiti permintaan adalah lebih banyak berbanding dengan kuantiti penawaran. Jadi, ia menunjukkan bahawa keseimbangan pasaran tidak tercapai. Ia juga boleh dipanggil sebagai ketidakseimbangan dalam pasaran. Seterusnya ialah contoh bagi keseimbangan pasaran. Rajah menunjukkan kuantiti permintaan dan kuantiti penawaran adalah sama. Maka, di situ tercapailah titik keseimbangan dalam pasaran. Sebagai penambahan, hukum permintaan mengatakan semakin tinggi harga telur, maka semakin rendah permintaan. Tetapi sebaliknya, semakin rendah harga telur, maka semakin tinggi permintaan. Seterusnya adalah permintaan. Jadual permintaan menunjukkan tentang harga dan kuantiti barang yang diminta pengguna. Contohnya pada jadual 1 yang menunjukkan harga dan kuantiti bagi permintaan terhadap telur. Fungsi permintaan telur. Dari pengiraan yang telah ditunjukkan, rumus bagi permintaan ialah QD bersamaan A tolak BP, di mana QD adalah kuantiti yang diminta, A ialah pintasan, B ialah kecerunan dan B pula ialah harga. Dengan menggunakan rumus tersebut, fungsi bagi permintaan telur adalah QD bersamaan 250 tolak 5P.
Melalui jadual dan fungsi yang telah dihasilkan, kita dapat membina satu keluk permintaan bagi telur. Berdasarkan keluk permintaan ini, kita dapat lihat pada harga RM10, kuantiti yang diminta bagi telur ialah 200 papan telur, dapat dilihat pada titik A. Apabila harga meningkat kepada RM20, kuantiti diminta berkurang kepada 150 papan dan dapat dilihat pada titik B. Apabila harga telur semakin meningkat kepada RM30, kuantiti diminta mencatatkan penurunan kepada 100 papan dan dapat dilihat pada titik C. Apabila harga telur terus meningkat kepada RM40, permintaan terhadap telur hanya mencatatkan sebanyak 50 papan telur sahaja. Apabila titik-titik ini disambungkan akan mewujudkan keluk permintaan iaitu DD. Seterusnya adalah penawaran. Jadual penawaran menunjukkan tentang harga dan kuantiti barang yang ditawarkan oleh pengeluar. Contohnya pada jadual 2 yang menunjukkan harga dan kuantiti bagi penawaran telur. Melalui jadual penawaran, kita dapat membina satu fungsi penawaran terhadap telur. Fungsi penawaran ialah persamaan yang menunjukkan hubungan antara kuantiti barang yang ditawarkan pada pelbagai tingkat harga. Rumus fungsi penawaran ialah QS bersamaan A tambah BP, di mana QS adalah kuantiti yang ditawarkan, A ialah pintasan, B ialah kecerunan dan P pula ialah harga. Berdasarkan rumus tersebut, fungsi penawaran bagi telur adalah QS bersamaan 5P. Melalui jadual dan fungsi yang telah dihasilkan, kita dapat membina satu keluk penawaran bagi telur. Berdasarkan keluk penawaran ini, kita dapat lihat pada harga RM10, kuantiti yang ditawar bagi telur ialah 50 papan, dapat dilihat pada titik A. Apabila harga meningkat kepada RM20, kuantiti yang ditawar bertambah kepada 100 papan dan dapat dilihat pada titik B. Apabila harga telur terus meningkat kepada RM30, kuantiti diminta mencatatkan peningkatan kepada 150 papan dan dapat dilihat pada titik C. Apabila harga telur terus meningkat kepada RM40, maka penawaran terhadap telur mencatatkan sebanyak 200 papan telur sahaja. Apabila titik-titik ini disambungkan akan mewujudkan keluk penawaran. Keseimbangan pasaran. Andaian keseimbangan pasaran. Keseimbangan pasaran ialah apabila QD sama dengan QS pada tingkat harga tertentu. Terma keseimbangan digunakan dalam ekonomi untuk menerangkan keadaan di mana semua pembeli ubah telah mencapai titik yang stabil tanpa sebarang kecenderungan untuk berubah. Keseimbangan akan berubah sekiranya permintaan atau penawaran berubah. Melalui keluk keseimbangan dapat ditentukan apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran di pasaran pada suatu tingkat harga tertentu. Persilangan itu akan menentukan harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan. Berikut adalah jadual keseimbangan pasaran telur. Pada harga RM10 dan RM20 mengalami lebihan permintaan kerana pada dua tingkat harga ini kuantiti yang diminta terhadap telur lebih tinggi berbanding kuantiti yang ditawarkan. Manakala pada harga RM30 dan RM40 pula pasaran mengalami peningkatan penawaran. Ini kerana kuantiti yang ditawarkan lebih tinggi berbanding permintaan daripada pengguna. Untuk mendapatkan keseimbangan pasaran, kita menggunakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Dengan menggunakan formula QD sama dengan QS, harga pasaran telur dapat dicapai pada harga RM25. Untuk mendapatkan kuantiti keseimbangan, ketikkan P iaitu RM25 dalam persamaan QD sama dengan 250 tolak 5P. Kuantiti keseimbangan telur ialah 125 papan telur. Keluk keseimbangan telur. Rajah berikut menunjukkan keseimbangan pasaran telur ayam. Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan keseimbangan pasaran yang telah pun dicapai. Proses penentuan keseimbangan pasaran telur. Keseimbangan pasaran telur tercapai pada titik E apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran dengan harga RM25 dan kuantiti keseimbangan 125 papan telur. Pada harga RM35, kuantiti yang ditawarkan adalah 175 papan telur, manakala kuantiti yang diminta adalah 75 papan telur.
Disebabkan itu, berlaku lebihan penawaran sebanyak 100 papan telur. Lebihan penawaran akan menyebabkan harga telur menurun. Penurunan harga menyebabkan kuantiti permintaan meningkat manakala kuantiti penawaran berkurang. Proses ini akan berterusan sehingga mencapai titik keseimbangan. Proses penentuan keseimbangan pasaran telur. Pada harga RM15, kuantiti yang ditawarkan adalah 75 papan telur, manakala kuantiti yang diminta adalah 175 papan telur. Disebabkan oleh itu, berlaku lebihan permintaan sebanyak 100 papan telur. Lebihan permintaan menyebabkan harga telur meningkat. Peningkatan harga menyebabkan kuantiti permintaan berkurang manakala kuantiti penawaran meningkat. Proses ini akan berterusan sehingga mencapai titik keseimbangan. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.